Assalamualaikum. Berjumpa lagi ke dalam channel Nizam ZZK. Baiklah, seperti biasa saya akan kongsikan satu lagi kisah seram yang menarik. Untuk video kali ini, saya tunaikan permintaan Encik Johan. Encik Johan mahu saya kongsikan kisah hantu almari. Kisah hantu almari ni sangat popular di kalangan pelajar yang tinggal di asrama. Sekiranya korang ada kisah-kisah menarik yang ingin dikongsi bersama seperti Encik Johan, jangan lupa tinggalkan di ruangan komen cerita apa yang paling menarik, yang paling seram yang ingin saya kongsikan untuk video yang akan datang. Okeylah, tanpa membebel lebih panjang lagi, apa kata kita ikuti kisah seram kali ini, hantu almari. Okey, jom. Kisah hantu dalam almari ada beberapa versi. Kisah ini sangat popular di kalangan pelajar sekolah, terutamanya yang tinggal di asrama. Kisah hantu almari ini ada 3 versi yang berbeza. Satu melibatkan asrama lelaki, manakala dua lagi melibatkan asrama perempuan. Daripada 3 versi ini, versi pelajar lelaki inilah yang paling menyentuh emosi. Terdapat satu tragedi yang menyebabkan kisah hantu almari ini amat menyeramkan hingga disebut-sebut oleh semua pelajar sekolah hingga ke hari ini. Kisah ini dikatakan terjadi pada tahun 1980-an. Ianya berlaku di sebuah sekolah berasrama penuh yang kesemua penghuninya adalah pelajar lelaki, dan asrama ini mengamalkan disiplin yang ketat. Loceng persekolahan tamat tepat pada jam 12.30 tengah hari. Memandangkan hari itu hari Jumaat, maka semua murid-murid yang duduk di asrama wajib solat Jumaat di masjid yang berhampiran sekolah tersebut. Sebagai sekolah yang disiplinnya sangat ketat, tiada pelajar terkecuali dari punting solat. Tengah hari itu, Alif, Zakir dan Badrul malas untuk pergi solat Jumaat. Tambahan pula, keesokan harinya ialah cuti persekolahan bermula. Mungkin mu nak balik ke kampung sudah sampai ke kemuncaknya. Jadi, Alif dan 2 orang rakannya berpakat untuk ponting solat Jumaat pada hari itu. Pada mulanya, ketiga-tiga mereka bersetuju untuk ponting solat Jumaat. Mereka balik melepak di asrama. Dan kemudiannya, Badrul dan Zakir serba salah kalau warden dapat tahu, dan pastinya mereka akan tertangkap. Sekali je weh, bukan selalu pun. Lagipun esok dah cuti sekolah lama. Kita borak-borak je lah dulu dalam bilik ni, cadang Alif. Aku nak pergilah Alif, takut nanti warden tangkap. Tak pasal-pasal kena denda kalau tertangkap, kata Badrul. Yelah, aku pun nak pergi gak lah, sahut Zakir dengan muka kerisauan. Yelah, korang pergi je lah, balas Alif. Alif telah nekat ponting solat Jumaat dan menyuruh 2 orang sahabatnya itu pergi ke masjid yang berada hanya beberapa meter dari sekolah mereka. Korang kunci dari luar. Nanti bila korang balik dari masjid, korang buka lah balik kunci tu. Aku nak tidur lah, penat. Ingat tau, bila korang balik sembahyang Jumaat, keluarkan aku, pesan Alif berkali-kali kepada 2 orang sahabatnya itu. Okeylah, kami pergi dulu, kata keduanya kepada Alif di celah pintu almari selepas mereka berdua kunci Alif di dalam almarinya. Apa yang dirancang tak menjadi. Sebaik sahaja keluar dari masjid, kedua-dua kawannya disapa oleh ahli keluarga masing-masing yang membuat kejutan untuk solat di masjid yang sama kerana mudah untuk dibawa balik ke kediaman masing-masing. Gembira melihat ahli keluarganya sudah menjemput, Badrul dan Zakir sudah terlupa untuk membuka kunci almari di mana Alif berada. Sebaik sahaja mengambil beg masing-masing di asrama, dan kerana nak cepat, kedua-duanya bergerak pantas dan menuju ke kereta masing-masing hingga terlupa sahabat baik mereka Alif masih berada di dalam almari. Lena tidur dalam tempoh beberapa jam. Alif akhirnya terjaga, tapi dia hairan kenapa dirinya masih terkunci dalam almari lagi. Dia tidak dengar suara kawan-kawannya di luar. Dia mengetuk pintu almari berkali-kali,
tapi sahutannya langsung tidak disambut. Alif menjerit dan berteriak meminta tolong, tapi tak ada seorang pun kawannya yang datang membantu. Barulah disedar semua rakan-rakannya telah balik ke kampung dan meninggalkannya seorang diri di situ. Akibat terkurung terlalu lama, akhirnya nyawa anak tunggal itu berakhir kerana terlalu lemah akibat tidak makan dan minum selama berhari-hari lamanya. Alif mati di dalam almari itu dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Memandangkan sekitar tahun 1980-an, tidak ada kemudahan handphone seperti hari ini. Baik Badrul maupun Zakir masing-masing menyangka Alif sudah pulang ke kampung halamannya. Badrul berfikir Zakir sudah bukakan pintu almari, manakala Zakir pula fikir Badrul yang telah membukanya. Memikirkan cuti sekolah sesuatu yang seronok, masing-masing tidak menyangka tragedi telah menimpa sahabat baik mereka, iaitu Alif. Sementara itu, masa terus berlalu. Tepat 2 minggu bercuti, di kalangan warden asrama mula kecoh bila emak Alif membuat laporan yang anaknya tidak pulang ke rumah sekalipun sekolah telah bercuti 2 minggu. Sudah menjadi kebiasaan, Alif akan pulang ke kampungnya menaiki bas sebab jarak sekolahnya tidak terlalu jauh dari kampung. Lagipun ibu Alif adalah ibu tunggal dan tidak mempunyai kenderaan sendiri untuk menjemput Alif. Bila laporan diterima, warden asrama mula menghubungi dan mencari rakan-rakan satu asrama dengan Alif, termasuk Bakri dan Zakir, bertanyakan kalau-kalau ada ternampak Alif. Namun, masing-masing terperanjat bila mendengar cerita bahawa sebelum balik ke kampung tempoh hari, Alif ada minta dikunci dalam almari kerana tidak mahu solat Jumaat. Mendengarkan cerita itu, warden kemudiannya balik ke asrama dan mereka dapati memang benar Alif ada di dalam almarinya, tetapi sudah meninggal dunia. Dikatakan kulit dan dagingnya sudah mula luruh satu persatu, hanya sudah tinggal tengkorak sahaja. Jenazah Alif selamat dikebumikan di kampung halamannya. Namun, kisah seram bermula apabila para pelajar balik ke asrama selepas cuti persekolahan tamat. Pada malam pertama di asrama, ramai yang mula ketakutan apabila mereka mendengar ketukan bertalu-talu dari dalam almari. Berkali-kali sebelum ketukan itu melemah, pelajar mulai panik dan ada yang melarikan diri ke dom sebelah. Pelajar terketar 5 kemudiannya membuka pintu almari tersebut, tetapi kosong. Ada masanya pada lewat malam akan terdengar bunyi ketukan yang kuat diikuti dengan suara menangis mendayu-dayu. Baik Badrul, Zakir serta para pelajar lain tahu itu memang suara arwah Alif. Pihak asrama pernah memanggil beberapa orang ustaz untuk membersihkan kawasan tersebut, tetapi suara itu terus berulang-ulang. Dan sejak dari itulah kisah hantu almari begitu popular di kalangan pelajar asrama. Baiklah, sampai di sini saja cerita perkongsian hantu almari yang diminta oleh Encik Johan. Sekiranya korang ada cerita-cerita yang menarik yang ingin dikongsi bersama, iaitu kisah benar korang, bolehlah korang tinggalkan di email berikut. Sekiranya korang tidak pernah alami kisah-kisah seram tetapi ingin berkongsi bersama, okey, tinggalkan di ruangan komen cerita apakah yang korang ingin saya kongsikan untuk minggu hadapan. Okey, sekiranya cerita itu cun, menarik, seram, saya akan cuba jadikannya satu cerita seram yang cukup menarik untuk video yang akan datang. Okey, kerjasama anda sangat-sangat saya hargai. Okeylah, sampai di sini saja perkongsian kali ini. Tapi jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.